Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Welcome back to channel Cikgu Fazli Handsome. So, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab 5, kongruenan, gabungan pembesaran. Silap. Kongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita akan masuk ke bahagian yang ke-6. So, untuk hari ini kita akan masuk ke bahagian yang kedua dalam tajuk gabungan transformasi. Iaitu kita akan belajar untuk melukis imej bagi sifat kalis tukar tertib dan juga kita nak belajar memerihalkan gabungan transformasi dan juga kita menyelesaikan masalah gabungan transformasi. Okey, seperti biasa kepada mana-mana yang belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, Cikgu Fazli Handsome, boleh like, komen dan share. Okey, dan boleh request juga nota yang saya ada. Okey, untuk tujuan pembelajaran kita bersama. Alright, so kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Alright, jom. Hai guys, kembali semula kita untuk belajar bahagian yang kedua bagi tajuk pembesaran dan bahagian yang keenam dalam bab kelima. Hari ini kita akan belajar kesan sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Apa yang dimasukkan dengan sifat kalis tukar tertib itu? Sifat kalis tukar tertib ialah apabila gabungan transformasi AB sama juga dengan gabungan transformasi BA. Buat AB ke, buat BA ke, dia akan beri jawapan yang sama. Contoh, raja di bawah menunjukkan sisi 4JKLM dilukis pada sata kartes. Diberi bahawa transformasi A pantulan pada paksi Y, B translasi 3 negatif 3. Tentukan sama ada gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib. Kalau dia tak sama bermaksud dia tak patuh kepada sifat kalis tukar tertib. So yang pertama, contoh yang pertama, kita nak buat AB dulu. Transformasi AB bermaksud kita buat yang belakang dulu, buat A dulu, buat B dulu baru buat A. So sekarang B apa dia? B ialah translasi 3 negatif 3. So saya akan pilih satu bucu yang senang saya nak buat pergerakan translasi. Ini ialah 3 positif ke arah kanan, negatif 3 negatif ke arah bawah. So 1, 2, 3. Sampai 3 sini. 1, 2, 3. Saya tandakan. Saya lukis gambar ni balik. Sama seperti mana gambar objek yang asal. Saya sambungkan semua bucu. Dia akan dapat objek yang sama, imej sama seperti objek yang asal. Kemudian, buat A pula. A dia kata apa? Pantulan pada paksi Y. Pantulan pada paksi Y. Bermaksud ini paksi Y, kita kena pantulkan dia. Cara nak pantulkan mudah sebab gambar ni pun, imej pun dah berada pada paksi Y. Jadi kita cuma, mana bucu yang dah ada pada paksi Y, tak ada masalah. Mana yang tiada pada paksi Y, kita kena kira titik sampai ke paksi Y. Contoh yang hujung ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita pangkahkan dia. Bawah ni 1, 1. Dan kita sambungkan. Sekarang kita dah siap menjawab transformasi AB. Daripada objek yang asal pergi ke imej yang terhasil daripada transformasi B, kemudian pantulan pada paksi Y. Seterusnya, kemudian kita nak buat transformasi BA. Nak buat BA, kena buat A dulu baru B. A dulu baru B. So kita nak buat A dulu. A tadi apa dia? Pantulan pada paksi Y. So pantulan pada paksi Y,
Gambar yang ada kita pantulkan pada paksi Y. Mana bucu yang dah berada pada paksi Y tak ada masalah, kita biarkan saja. Kita kena kira titik yang berada selain daripada paksi Y. Contohnya L, K dengan J. Okay. L ke paksi Y berapa kotak? 1, 2, 3. Sana pun 1, 2, 3. Pangkahkan. K 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pangkahkan. J 1, 2, 1, 2. Okey, kemudian kita lukiskan balik gambar. Okey, image yang terakhir lukiskan balik. Okey, kita dah siap gambar image yang pertama, image A. Sekarang nak buat B pula. B, apa dia tadi? B ialah translasi 3 negatif 3. Okey, so kita pindahkan. Saya akan pilih satu bucu yang senang kira. Okey, macam contoh ni saya akan pilih bucu yang paling atas ni. Okey, 3 ke sebelah kanan, 1, 2, 3. 3 langkah ke sebelah bawah, 1, 2, 3 dan saya tandakan. Okey, cukup untuk satu bucu. Kemudian saya lukis balik seperti mana gambar yang asal. Okey, saya ikut saja gambar dia. Okey, so kita dah siap image yang mengalami transformasi A. So kita bandingkan gambar, kedua-dua gambar. Okay, adakah sama transformasi AB? Ini gambar yang last tadi didapat. Dan juga gambar transformasi BA, ini gambar yang last didapat. So kalau tidak sama, dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. So jawapan yang akhir jawapannya ialah, so AB tak sama dengan BA. Okey, so dia tidaklah. Okey, tidak. Okey. Okey, seterusnya kita akan memerihalkan gabungan transformasi. Okey, kekunci memerihalkan suatu transformasi. Okey, so gambar raja ni kita boleh rujuk dalam buku teks. Okey, so ini objek. Yang pertama kita boleh lihat sama ada image yang kita nak tu kongruent ataupun bukan kongruent. Kalau image yang kongruent, okey, kita kena tengok orientasinya sama bentuk ataupun bentuk songsang. Kalau sama bentuk, dia ada dua kemungkinan, sama ada dia translasi ataupun putaran. Okey. Kalau orientasi bentuk songsang, dia adalah pantulan. Okey, dia macam cermin. Kalau image yang tidak kongruen, okey, tapi gambar dia ataupun image serupa dan saiznya berbeza, so dia adalah pembesaran. Okey, dalam arti kata lain, kalau objek bentuk sama, translasi, dia berpindah tempat. Kalau objek dia berpusing, gambar sama tapi dia berpusing, dia adalah putaran. Objek kalau gambar sama, cuma dia terbalik, dia flip ataupun dia terlipat, dia adalah pantulan. Objek kalau gambarnya sama tapi saiznya berbeza, dia adalah pembesaran. Okey. Langkah-langkah pemerihalan gabungan transformasi. Satu, ikut tertib. Kalau gabungan transformasi AB, kita perihalkan dahulu transformasi B, barulah kita buat transformasi A. Okey, apa yang dimaksud dengan transformasi tunggal? Transformasi tunggal ialah satu transformasi yang setara dengan gabungan transformasi AB. Okey, bermaksud dia boleh terus daripada objek ke image tanpa melalui dua peringkat transformasi. Okey, dan bukan semua gabungan transformasi dapat diperihalkan dalam suatu transformasi tunggal. Okey, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, tetapi kebanyakannya tak boleh. Susah dapat jawapan macam tu. Okey, contoh diberi bahawa objek L ialah image K di bawah gabungan transformasi AB. Perihalkan transformasi A dan transformasi B. Okey, satu gabungan tunggal yang setara dengan gabungan transformasi AB. Okey, so gambar sekarang ni dah ada gambar. Okey, sekarang kita nak, dia kata L yang besar ni ialah image bagi K di bawah transformasi AB. Bermaksud kita kena buat B dulu baru A. Okey, B dulu baru A. Okey, ni ruang jawapan saya tukarkan .
So ni ialah B dulu. Kita buat B dulu, baru kita buat A. Okay, saya tukarkan ruang jawapan. Okay, now. So, gambar K ke M. Okay, saya labelkan dulu gambarnya. Okay, ni P, Q, R, S, T. Okay, ni P tanduk, Q tanduk, R tanduk, S tanduk, T tanduk. Okay. So, sekarang K akan bergerak ke M dulu. K akan bergerak ke M dulu. Kita nak tengok sama ada gambar ni translasi, putaran, pantulan ataupun pembesaran. So, K ke M, K tengok gambar. Gambar sama tapi dia berputar. K dia berputar. So, tuliskan yang pertama namanya putaran. Okay. Daripada M ke L, daripada kecil ke besar. So, tulis pembesaran. Okay, senang dia punya keyword dia. Okay, saya ulang balik. Gambar sama. K dengan M gambar sama, cuma dia berpusing. Tulis siap-siap namanya putaran. Okay, M ke L. K kecil ke besar, dia akan jadi pembesaran. Okay, lepas putaran, kita kena tahu kat mana arah dia. Sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Okay, kalau 90 darjah sama ada ikut arah jam ataupun ikut lawan jam. Kalau 180 darjah, okay, tak kisah. Sama ada ikut arah jam pun boleh, lawan jam pun boleh. So, macam mana kita nak tahu, nak cari dia punya pusat pembesaran? Okay, sekarang saya ambil pensel dan pembaris. Okay, saya tengok. Okay. Okay, nampak gaya macam dia berpusing 180 darjah. Bila saya sambungkan dia punya bucu-bucu, okay, dia akan dapat satu pusat kat sini. Okay, pusat putaran dia saya buat sini O lah. Okay, saya dapat satu pusat pembesaran. Okay, kalau saya semak menggunakan plastik. Okay, ni plastik Lucina. Saya cuba tekap balik gambar ni. Okay, ni kaedah semakan Okay, dalam peperiksaan. Okay, plastik tak digunakan dibawa masuk ke dalam dewan. Okay, ni untuk tujuan pembelajaran je. Okay, saya tekapkan ni, saya tekankan pusat. Saya buat anak panah. Okay, sebelah atas. Okay, kemudian saya letak pen sini. Saya pusingkan saya punya plastik saya. Voila. Okay, sekarang anak panah ke arah bawah dan kesan plastik warna biru ni yang saya dah lodikkan warna biru ni dia tertekap, tertindih di atas objek M. Bila menunjukkan anak panah ke arah bawah, so automatik jawapannya ialah 180 darjah. Okay, sama ada nak ikut arah jam pun boleh ataupun lawan jam pun boleh. Okay. Alright. Okay, bagi pembesaran pula, kita kena tahu pula dia punya pusat pembesaran dan juga faktor skala. Pusat pembesaran dan faktor skala. Okey, sekarang kita nak cari pusat pembesaran. Okay, gambarnya mudah, memandangkan objek M dan L ni dia berada pada tempat yang sama. So, automatik kita tahu, bila kita sambungkan ke mana-mana pun, dia tetap akan bertumpu pada bucu yang sama, iaitu titik P tanduk. So, pusat pembesaran kita boleh nyatakan sama dalam bentuk koordinat ataupun pada titik P. Kalau nak nyatakan pada titik P, pusat pembesaran pada titik P tanduk. Okey, ataupun kita boleh letakkan koordinat. Koordinatnya ialah 1, 0. Okey. Faktor skala, image bahagi objek. Image bagi objek. So, image kita pilih mana radisan yang mudah kita kira. Contoh saya pilih yang atas ni. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 1, 2.
Okey, 2, 4 bahagi 2 ialah 2. Okey, jadi transformasi A, pembesaran, pusat pembesaran pada titik P tanduk ataupun koordinat pada 10. Faktor skala K sama dengan I per O, imej bagi objek. Pilih mana-mana sisi yang senang kita kira. Saya pilih yang atas ni, 4 per 2 sama dengan 2. Okey, kalau putaran mesti ada sudut dan mesti ada dia punya arah jam. Dan satu lagi yang paling penting ialah saya terlupa tadi, pusat putaran. Okey, kat mana pusat putaran kita kena nyatakan koordinat dia pada koordinat tadi ni pada 4 3 4 3. Okey, saya ulang, putaran, nama putaran ada sudut dan juga ada arah dia. Okey, dan juga pusat putaran pada koordinat berapa. Kalau pembesaran mesti ada pusat pembesaran pada koordinat berapa, dan faktor skala imej bahagi objek. Okey, maksudnya transformasi putaran ada 3 item, pembesaran pun mesti ada 3 item kalau kita nak perihalkan dia. Okey. Okey, sekarang macam mana pula kalau kita nak buat P ni, satu gabungan tunggal yang setara dengan gabungan AB. Okey, dalam kes yang ini, okey, kita dapati soalan ni dia ada kemungkinan ada dapat satu transformasi tunggal. Okey, sekarang kita sambungkan bucu-bucu, tengok untuk melihat sama ada tak pusat pembesaran atau tidak. Bagi kita tahu gambar daripada kecil ke besar, automatik nama dia pembesaran. Okey, so pembesaran. Okey, jawapannya ke sebelah belakang pula. Okey, maafkan saya. Pembesaran. Okey, yang kedua mesti ada item pusat pembesaran. Okey, pada berapa koordinat dia, dan juga faktor skala pun mesti ada. Okey, sama dengan berapa. Okey, sekarang tengok dapat tak pusat pembesaran. So saya sambungkan bucu-bucu yang sama, yang sepadan. Okey, dua bucu pun dah cukup. Okey, ni bucu ke bucu sini. Okey, kemudian okey, nampak? Saya rasa dah jumpa dah kat mana dia punya bucu dia. Okey, bucunya berada di sini. Okey, jadi ini ialah sebagai pusat pembesaran. Kita baca koordinat dia berapa? 5, 4. So tulis pada jawapan 5, 4. Okey, kemudian kita kira faktor skala. Okey, so yang besar ni ialah image, yang kecil ialah objek. Sama juga macam tadi, sama juga macam yang ni, sebab saiz K dengan M sama. Jadi automatik kita boleh terus ambil jawapannya ialah K sama dengan 2. Okey, so kat sini kita dapat lihat K, gambar rajah K boleh mengalami transformasi tunggal. K boleh terus ke L tanpa melalui M. Okey, tapi saya ulang, tak kebanyakan soalan yang ada mempunyai transformasi tunggal. Dia bergantung kepada soalan. Okey. Akhir sekali kita akan belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Okey, contoh 1, rajah menunjukkan 3 pentagon DEF GH, JFKLM dan PQRST dilukis pada suatu sata kartes. PQRST ialah imej bagi DEFGH di bawah penjelmaan X diikuti penjelmaan Y. Okey, yang pertama huraikan selengkapnya penjelmaan. Okey, yang kita tahu, so dia kata dia tak nyatakan turutan XY, cuma diberi dalam bentuk ayat X dulu baru Y. Okey, kita buat X dulu baru Y. So tengok gambar sini. Okey, daripada PQRST dia akan pergi ke JFKLM. So gambarnya sama tapi dia flip, dia berlipat. So bila berlipat, automatik dia jadi pantulan. So tulis sini pantulan. Paling penting tulis nama dulu, pantulan. Yang kedua daripada kecil ke besar dia akan jadi pembesaran. Okey, so kita boleh terus tuliskan dia punya keyword. Kalau pantulan, kemudian yang kedua tulis paksi pantulannya kat mana? Paksi pantulan pada. Okey,
Kalau pembesaran, terus tulis dia punya keyword dia, pusat pembesaran pada, pada apa? Kemudian faktor skala. Sama dengan apa? Now, untuk pantulan ni kita tengok mana garisan tengah dia. So kita pilih bucu yang paling senang kita kira. Saya ambil bucu T dengan bucu M. So kita kira kotak 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2 ialah 2. So 1, 2 saya buat garisan macam ni. So inilah garisan paksi pantulan. Paksi pantulan dia kena pada paksi apa? Dia kena pada paksi X. X berapa sini? Antara 2 dengan 4 ialah nombor 3. So tulis kat sini jawapan dia paksi pantulan pada X sama dengan 3. Okey, selesai. Kemudian kita nak buat pembesaran pula. Ini pun sama, tak ada masalah. Kenapa? Sebab gambar yang kecil berada pada tempat yang sama dengan gambar yang besar. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita cuma sambungkan bucu-bucu yang lain. H dengan L saya sambungkan. G dengan F pun saya sambungkan. G dengan K sambungkan. So automatik dia akan terus pergi menuju ke pusat ataupun titik F. Jadi kat sini pusat pembesaran pada titik F. Titik F ataupun kita boleh letakkan koordinatnya berapa? 8, 8, 3. 8, 3. So 8, 3. Tak ada masalah. 8, 3. Faktor skala kita kira image bagi objek. So gambar yang besar bagi gambar yang kecil, kita pilih mana yang paling mudah. Saya ambil yang paling mudah, PE dengan MJ. So 1, 2, image 2, objek 1. So sama dengan 2/1 sama dengan 2. Kita dah siap perihalkan transformasi X dan transformasi Y. Sekarang B. Diberi luas PQRST. Mana PQRST? PQRST ialah 28 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi rantau yang berlorek. Rantau yang berlorek yang warna hitam ni. Luas PQRST sama juga dengan luas JFKLM. Kenapa sama? Sebab gambarnya sama. Cuma berlainan orientasi. Dia terbalik. So, apa rumus bagi nak mengira luas ni? Kita dah belajar itu. K kuasa 2 sama dengan luas image per luas objek. K kuasa 2, K adalah faktor skala, Li luas image per LO luas objek. So K dah dapat pada jawapan pembesaran. 2 kuasa 2 sama dengan luas image kita tahu yang besar. Luas objek dah diberi dalam soalan ni je. Luas objek ialah 28. So nak cari luas image sama dengan 2 kuasa 2 didarabkan dengan 28. Kita ambil kalkulator. 2 kuasa 2 darabkan dengan 28, jawapannya ialah 112. 112. Dah siap ke belum? Belum. Kita nak cari luas kawasan yang berlorek. Luas kawasan berlorek, luas yang besar, 112 tolakkan dengan luas objek yang diberi dalam soalan, 28. Tekan kalkulator. 112 tolak 28. Jawapannya ialah 84. So kita dah selesai untuk bahagian gabungan transformasi. Satu tajuk yang sangat panjang lebar untuk penerangan. So seperti biasa kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.